Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan pelajaran isim mamnu' minas sarf ataupun ghairu munsharif ataupun adamus sarfi ataupun alladhi la yansarifu. Dia kata syarat sebab-sebab isim ghairu munsharif ada sembilan sebab ataupun 9 faktor untuk membolehkan dia menjadi ghairu munsharif. Satu adlun, yang kedua al-wasf, wasfun, yang ketiga ta'nisun, yang keempat ma'rifatun, yang kelima ujmatun, yang keenam jam'un, yang ketujuh terkib, yang ke-8 alif dan nun zaidah, yang ke-9 wazan fi'il. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk jadi ghairu munsharif, contohnya kita ambil satu isim, perkataan Omar lah, Sayyidina Omar ni, dia tak ada tanwin. Kalimah dia tidak ada tanwin. Umaru kita baca. Jadi mana-mana teks, kalau kita jumpa satu isim yang tidak ada tanwin, so kita akan cek lah, antara 9 faktor ni, yang mana yang dimiliki oleh dia. Sini kan. Jadi Omar dia kata yang ni ada yang ni. Ada adl. Kemudian untuk berfungsi jadi ghairu munsharif, antara 9 ni dia perlukan dua faktor. Ataupun satu faktor tapi dia punya kekuatan, kemiripan seperti 2 faktor. Kebanyakannya 2 faktor lah. So maknanya kalau kita kata ada adl saja, ada faktor adl saja, tak cukup. Kena pilih mana satu ni. Macam yang ni, kita pun tahu Umar ni proper name. Kalau proper name istilah makrifah. 1, makrifah. Yang kedua, bila kita buat penyelidikan, kita dapati bahawa Umar ni, dia menyimpang daripada bentuk asal dia, amirun. Adl artinya menyimpang, lari daripada wazan asal dia. So bubuh kat sini satu lagi, adlun. Kalau cukup 2, maka tidak lagi dibaca umarun, tapi dibaca umaru. Bila masuk dalam ayat, nanti baris yang kemungkinan diterima oleh Umar hanyalah 2 sahaja, umaru dengan umara. Sebab isim ghairu munsharif tidak memiliki baris bawah. Dia tak ada tanwin, dia tidak ada baris kasrah. Contoh lagi, kalau kita jumpa perkataan Fatimah. Zaman sekarang ni ada baris lah. Kalau teks-teks yang macam hadis ke Quran tu kan, ada baris. Kalau Quran tu memang tak salah dah baris. Kalau hadis tu, kalau Bukhari ke Muslim ke, kemungkinan besar tak salah baris lah. Tapi masih ada lagi kesalahan-kesalahan typing error. Okay? Tapi kalau kita hadis-hadis yang lain tu, masih lagi problem banyak dalam meletakkan baris. Sebab sekarang ni kita nak tanya orang Arab yang fasih-fasih, mana ada dah orang Arab yang fasih-fasih, semua dah. Tak ada dah badui semua tu kan. Jadi yang kita ada ni dalam literature lah, yang baris dia tu memang dibaca sedemikian. So, kita tanya orang Arab, dia baca Fatimah tu. Oh, kalau dia baca nama Fatimah ni tak ada tanwin, artinya mestilah dia masuk grup isim ghair munsharif. Ustaz ajar, isim ghair munsharif ni, dia mesti memiliki 2 faktor daripada 9 faktor ni. Okey, kita tengok Fatimah ni, faktor apa yang ada di sini? Mu'annas, ta'nis. Dia nama perempuan. 1 tak cukup, nak kena ada 2 at least. So 2 sini makrifah kan, dia proper name makrifah. So ada sini ta'nis,
dan ada makrifah. So kalau ada dua faktor ni, maka tidak lagi dibaca Fatimatun. Jadi Fatimatu saja. Nanti kalau dalam ayat, masuk dalam ayat nanti, kemungkinan Fatimah ni terletak dalam keadaan yang banyak kemungkinan lah. Dia mungkin jadi maf'ulun bih, dia mungkin jadi fa'il, dia mungkin jadi majrur ataupun mudhafu ilaih. Walaupun status dia macam-macam, tapi baris yang dia akan terima sebab dia dah ghair munsharif, hanya dua saja. Fatimatu dengan Fatimata. Dan tidak ada tanwin. Kasrah pun tak ada juga. Nah, ini kelebihan kepada orang yang belajar ni. Dia happy lah sebab dia tengok, oh yang ni tak ada tanwin. Jadi taklah dia terfikir sangat. Kalau tidak selalu fikir kenapa bila kita dah belajar, ni ghair munsharif. Detail-detail tentang tu mungkin kita tak ingat, tapi kita dah tahu. Ini memang dalam 9 faktor ni ada 2 faktor. Saya tak dapat cari 2 faktor tu. Tapi saya tahulah itu mesti 2 faktor. Ataupun satu faktor yang kuat dia seperti 2 faktor. Okey, faktor yang pertama sekarang ni, perinciannya ialah adl. Amma adapun faktor adlu, faktor penyimpangan. Isim menyimpang daripada sirah dia yang asli. Oleh kerana tak biasa ni istilah ni, so dia takrifkan. Al-adlu fahuwa, maka dia adalah taghayyur. Taghayyuru, perubahan. Maksud perubahan di sini adalah perubahan keluarnya isim tu daripada sirah asli dia. Khuruj. Taghayyurul lafzi, berubahnya, yakni keluarnya lafaz itu daripada min siratihi, daripada sirahnya yang asli. Asli yati. Keluar, pergi kepada lah kan. Keluar daripada sirah asli, masuk kepada siratin, satu sirah yang lain. Ukhra. Macam kita bagi contoh tadi, Umar keluar daripada Amirun. Maslasu. 3-3. Tak ada tanwin tu. Bukannya kita baca maslasun. Maslasu. 3-3. Mereka datang 3-3. 3-3-3. Maslasu. So yang ni keluar daripada penggunaan asal dia, iaitu sirah asal dia ialah salasah. Salasatun. Sebab Arab ni dia kalau dia kata 3-3, 4-4, 2-2, dia tak ada satu sirah yang satu. Dia mesti 2 perkataan. 3-3. So 3-3 ni tiba-tiba dia buat satu perkataan je. Satu kalimah. Jadi maslasu. Artinya mestilah keluar daripada penggunaan asal dia ataupun kalimah asal dia tu. Salah satu. Yang diulang sebanyak 2 kali. Jadi udul lah ni. Adl. Adlum pun kita panggil. Kadang-kadang setengah kita guna udul. Keluarlah. Menyimpang. Baik. Taghayyur ni, berubah ni ataupun keluar daripada sirah asli kepada sirah yang lain ni, sama ada secara tahqiqan. Secara tahqiq. Secara benar-benar lah. Benar-benar nampak dia tu keluar daripada sirah aslinya. Maknanya sirah asli dia tu memang ada. Satu lagi, dia tak ada tapi ditakdirkan. Takdiran. Sebab asalnya, orang Arab memang bercakap tanpa tanwin. Kita orang yang kemudian ni nak mengaji, nak tahu mana jenis isim yang selalu mereka bercakap tanpa tanwin ni. So kita kumpulkan, kita dapati, oh macam ni. Ada kebanyakannya keluar secara tahqiq. Secara tahqiq. Mana betul-betul ada sirah yang original tu ada. Satu lagi kita tak dapat temui dalam penggunaan Arab, ada sirah selain daripada sirah ghair munsharif sahaja. Cannot trace. So kita tak boleh trace, jadi kita kena andaikan lah. Sebab yang menangnya ialah amali tadi. Yakni orang asli, orang asal. So mereka tu awal-awal lagi bercakap tanpa tanwin. Kaedah ni dia datang kemudian. Sebab itulah kaedah ni kadang-kadang tidak boleh fit kepada apa yang dipertuturkan oleh orang Arab. Kadang-kadang tu keluar daripada kaedah yang kita buat kan. Jadi yang kita tak boleh trace tu kita namakan takdir lah. Macam Omar ni. Perkataan Omar ni kan. Umaru ni.
Dalam kalimah Arab ni ada tak selain daripada dia jadi proper name, digunakan nakirah, contohnya kan, Umarun. Ada tak? Sebab biasanya kalau nama orang dalam Arab ni, dia datang daripada kata sifat. Kata sifat artinya dia ada tanwin. Jadi Umarun ni ada tak? Umarun. Bila tak ada, artinya kita kena andaikan bahawa dia ni mesti mari daripada Amirun. Yakni asal kata sifat. Macam ni kan, ada maslasu ni. So ada penggunaan Arab, salah satu. Ada. Kalimah tu ada. Kalau Omar ni ada tak? Omar ni. So mereka dapati tak ada selain daripada digunakan sebagai proper name, tidak ada digunakan sebagai kata sifat. Maknanya Umarun ni tidak ada dalam bentuk kata sifat. So bila tidak ada digunakan, mesti diandaikan. Sebab perlu merealisasikan bacaan ghair munsharif tu. So kita terpaksa applykan kaedah demi untuk menjaga bacaan dia yang ghair munsharif. Jadi terpaksalah cari perkataan Amara tu. Dia punya nama tu orang tak concern lagi. Dia punya asal makna dia tu apa? Omar tu. Jadi kita carilah dia punya madah dia tu. Ain min ra tadi. So kita dapati makna dia panjang umur, makmur. Jadi amir lah. So andaian je ni. Andaian ni demi memelihara wujudnya ghairu munsharif. So dia kata diandaikan Omar ni keluar daripada perkataan Amirun. Yang tahqiq ni okeylah tadi. Yang tahqiq macam yang ni kan. Tahqiq memang ada pun. Salah satu. Kemudian terkeluar dia digunakan dengan wazan lain. Maslasu. So maslasu juga bermakna salah satu. So bila terkeluar daripada sirah asal, so dia akan jadi ghair munsharif lah. Okey, sekarang ni kan, ghair munsharif ni, adl ni, kita nak kena ada dua lah. Adl plus apa? Barulah jadi ghair munsharif. Dia nak kena ada dua kan? Macam Omar tadi. Omar, satu adl, satu ma'rifah. Proper name. Baik, dalam banyak-banyak ni, adl ni dia boleh join dengan yang mana? Dengan sifat boleh tak? Maknanya adl plus wasf. Boleh tak? Adl plus ta'nih. Boleh tak? Adl plus ma'rifah ni macam Omar tadi. Adl plus ujmah. Boleh tak? Adl plus jamak, boleh tak? Adl plus tarkib, boleh tak? Adl dengan alif dengan nun yang tambahan, zaidatah ni. Ataupun adl dengan wazan fi'il. Boleh tak? Terdapat tak gabungannya seperti itu? So dia kata, hak lain-lain tu kamu tahulah. Aku nak beritahu yang tak boleh. So, wala yajtami'un. Maknanya al-ad tadi, al-adlu la yajtami'u, tidak boleh berkumpul bersama wazan fi'il. Wazni fi'li. Aslan, awal-awal lagi. Originally. Maknanya tak boleh adlun digabungkan dengan wazan fi'il. Sebab apa? Sebab adlun ni dia ada certain wazan aja. Dan wazan tu tak ada langsung wazan fi'il. Sebab wazan fi'il ni khusus. Dan dia pun khusus. Mana boleh dua khusus bertembung di antara satu sama lain. Wazan fi'il, kejap saya tunjuk. Okey, ni dia wazan-wazan adlun ataupun udul. Fu'alu, fa'lu, fa'alu, fa'alu, fu'alu, maf'alu. Semuanya bukan wazan fi'il. Bila dia bukan wazan fi'il, dia tak boleh bergabung dengan wazan fi'il lah. Wazan-wazan ni aja ada. Ada berapa? 6 wazan. Umaru contohnya fu'alu, umaru. Fa'lu contohnya amsu. Kemarin. Kemarin ni dalam bahasa Arab ada dua. Satu kemarin yang entah bila-bila. Satu kemarin intinya yesterday. Yesterday tu dia jadi proper name lah. Kemarin tu. Dia kena baca amsu. Kalau yesterday biasa-biasa, amsi. Tak semestinya the day before today lah. Fa'alu. Contohnya saharu. Waktu sahur yang semalam punya. Bukan waktu sahur yang bila-bila. Kemudian wazan fa'alu. Khusus untuk wazan orang perempuan. Nama orang perempuan. Contohnya nama orang perempuan Qatamu. Qatamu. Nama orang perempuan. Satu lagi wazan sama dengan yang ni. Cuma baris beza kan. Fu'alu. Sulasu. Sulasu tiga-tiga juga. Yang tadi saya sebut tadi
maf'alu, maslasu, tiga-tiga. So, tiga-tiga ada dua. Hanya ada 6 sahaja wazan untuk adl, menyimpang daripada wazan asal. Sebab itu dia tak boleh bergabung dengan wazan fi'il. Wazan fi'il ada khusus dia kan. Wazan-wazan fi'il kita dah belajar dalam ilmu tasrif tu, ada tak? Mana-mana satu? Tak ada pun kan? Okey. Wayajtami'u, tapi dia boleh berkumpul, artinya dia boleh bersama. Wayajtami'u, adl tadi, adlun ni tadi, boleh berkumpul bersama dengan alamiyah. Alamiyati. So, alamiyah ni artinya makrifah lah. Sini mana ada alamiyah ni? Satu pun tak ada alamiyah sini kan? 99 ni. Al-ma'rifah ni juga kadang-kadang disebut alamiyah. So, macam Omar tadi. So, Omar, dia adlun, dia udul. Menyimpang daripada wazan yang ditakdirkan. Kemudian satu lagi, dia alamiyah. Dia nama orang. Dia makrifah. Dia proper name. Boleh lah kan? Kemudian dia bagi contoh, seperti Umara lah kan? Yang Umaru tu, sekarang ni masuk huruf jar. Bagi bawah tak ada. So, hanya boleh baca bagi atas je. Untuk kes jar lah kan? Ka Umara wa Zufara. Salah seorang murid Imam Abu Hanifah nama dia Zufar. Kedua-dua wazan ni wazan andaian. Umara daripada Amirun. Zufara daripada Zafirun. Wa yajtami'u ma'a, boleh juga bersama dengan sifat al-wasfi. Contoh tadi tiga-tiga tadi kan, mas lasu ataupun sulasu. Ini sifat. Makna dia tu makna sifat. Tiga-tiga ni. Keadaan dia tu tiga-tiga. Sifat dia tu tiga-tiga. So, adlun satu lagi dia sifat. Sifat seperti ka sulasa. Lafaz sulasa dengan lafaz maslasa. Kalau di luar kita baca sulasulah. Tapi sebab ada kaf ni kita baca sulasa. Yani maslasu. Dan satu lagi ukharu. Ukharu. Yang lain. Kita kata kutubun ukhar. Buku-buku yang lain. Kutubun ukhar. Ukharu. Buku-buku yang lain. Kita kata pen-pen yang lain. Aklamun ukhar. Ukharu. Kalau kita nasabkan yang ni, aklaman ukhara. Yang lain. Baik, yang ni menyimpang daripada mana? Menyimpang daripada ukharun. Ada tanwin. Sebab ukharun ni asalnya dia jamak kepada ukhra. So, ukhra plural dia ukharu. Ukhra ni mu'annas kepada akharu. Akharu ni isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil af'alu. Komparatif, superlatif, lebih-lebih, yang lebih pandai, yang lebih cantik, af'alu. Mu'annas dia fu'la. Ukhra ni fu'la. Dia nak ceritanya, ukharu ni adalah isim tafdil. Isim tafdil, penggunaan dia biasanya pakai min. Af'alu min. Lagi, ada juga isim tafdil yang pakai alif lam kan? Al-afdalu. Lagi, pakai idhafah ada. Akbaru rajulin. Orang yang paling besar kan? Akbaru rajulin. Guna idhafah. Tapi, ukhar ni, dalam penggunaan dia tak guna cara penggunaan isim tafdil. Cara amalan isim tafdil. Dia terkeluar daripada
amalan isim tafdhil. Isim tafdhil guna dia macam ni lah. Guna ada min, guna kalau superlatif nak kena ada alif lam ataupun idhafah. Tapi ukhar yang ni tak digunakan, melainkan dia hanya jadi kata sifat je. Kan dia duduk belakang ni, guna kata sifat, ni kan aklam, ukhar. So seolah-olah dia keluar daripada kaedah dia lah macam tadi, salah satu tadi, kaedah nak guna tiga-tiga ni kena ulang 2 kali. Tapi dia sekali aja. Maslasu ataupun sulasu. Yang ni pula habis dilanggarnya penggunaan isim tafdhil. Yang satu lagi jamak. Jamak kepada ukhra ni, fu'la ni ialah fu'alun. Kan kita hafal wazan-wazan fi'il. Kemudian diteruskan dengan wazan-wazan isim kan. Isim mustaq daripada isim fa'il kepada isim tafdhil. Dengan disebut wal ismu tafdhilu minhu af'alu, af'alani, af'aluna. Wa mu'annasu minhu fu'la, fu'layani, fu'layatun. Wa fu'alun. So kena ada fu'alun, ada tanwin. So maknanya asalnya ukharun. Tapi dalam penggunaan Arab, mereka tak baca ukharun. Mereka baca ukharu. Artinya terkeluar daripada yang ni lah. Satu lagi terkeluar daripada kaedah isim tafdhil. Itu maknanya udul. Yang ni dah udul. Dan satu dia ada adlu kan. Satu lagi poin untuk mencukupkan 2 faktor, dia sifat. Wasf. Samalah juga dengan perkataan juma'. Wa juma'a. Sini ada kaf kan? Kasulasa wa maslasa wa ukhara wa juma'a. Kalau tak ada ka ni, sulasu, maslasu wa ukharu wa juma'u. Yang ni digunakan untuk taukid. Untuk taukid. Dia letak belakang. Semua datang ke semuanya, ke semuanya. Ni kitab Sibawih lah. Okey, kita tengok kitab Sibawih. So, Sibawih dia bagi contoh. Marartu bihim. Aku melalui mereka. Dia nak kata kesemuanya. So, guna Juma' tadi. Juma'u tadi kan? Sini menunjukkan taukid. Taukid kepada him tu kan? Him tu sepatutnya jar kan? So, yang ni sepatutnya bagi bawah lah kan? Kalau ikut him tu. Tapi sebab dia isim ghairu munsharif, so dia hanya ada bagi atas sahaja. So, kita baca marartu bihim juma'a. Nak kuatkan lagi, tambah satu lagi. Kuta'a. Kesemuanya, kesemuanya. So, macam-macam cara boleh. Kalau tak nak guna perkataan juma'a, guna perkataan ajma'. Marartu bihim ajma'a aqta'a. Ataupun guna jami' aja. Marartu bihim jami'ihim. Tapi lafaz jami' itu, dia bukan ghairu munsharif. Dia ada tanwin macam biasalah. Sebab tu dia baca jami'ihim. Ini semua penguat. Yang ni kan. Marartu bihim ajma'ina aqta'ina. Boleh guna macam ni. Boleh guna yang ni. Juma' kuta'. Juma'u ni jamak kepada jam'a, jam'a'u. Contohnya hamra'u. Warna merah kan? So kalau warna, dia punya plural dia fu'lun. Kalau warna merah, hamra. Jamak dia humrun. Bagi mati kan? Tengah tu. Yang ni bentuk sama ni kan? Sewazan dianya untuk jamak kepada jam'a ni sepatutnya fu'lun. Jadi jum'un. Jum'un. Tapi sekarang ini baca juma'. Mim tu dah di fathah kan? So dia dah lari daripada wazan. Ataupun sirah. Asal dia. Tengok kan? Ini contohnya. Dalam Quran. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini sifat. Hari-hari yang lain. Sepatutnya. Fa'iddatum min ayyamin ukharin. Biarlah sama kata sifat dengan ni. Dengan mausuf dia. Tapi oleh kerana wazan ni wazan yang telah terkeluar daripada sirah yang asal. Jadi dia jadi mamnu' minas saraf. Ghair munsharif. So dia tak boleh terima balik kasrah. Jadilah ayyamin
ukhra. Habis tentang adl. Masuk sekarang ni dengan wasf. Faktor yang menyebabkan satu isim itu tidak bertanwin ialah, salah satunya ialah wasf. Tapi wasf tak boleh berdiri sendiri melainkan kena ada teman dia. Kena ada dua. Kan sebelum ni kan kita kata isim ghair munsharif ni dia tak ada tanwin kerana dia menyerupai, dia condong kepada fi'il. Fi'il kan mana ada tanwin? Tak ada tanwin. Fi'il. Jadi dia menyerupai fi'il dari segi mana? Maknanya fi'il ada dua faktor baru boleh berfungsi kan. Kalau ada fi'il, nak kena ada fa'il lah. Jadi oleh kerana yang ni pun dia nak menyerupai fi'il, so dia nak kena ada, untuk efektif, dia nak kena ada dua perkara lah. Dua perkara juga. Sebab itulah satu saja faktor tak cukup. Nak kena ada dua faktor barulah dia menyerupai fi'il. Dan setiap sebab ini menjadi cabang kepada setiap yang lain. Maksudnya wasf cabang kepada mausuf. Okey, wasf. Tengok wasf. Amal wasfu. Adapun faktor wasf, sifat. Fala yajtami'u. Dia tak boleh berkumpul bersama dengan proper name. Makrifah. Al-alami yati. Sebab sifat ni dia umum. Proper name ni dia khusus. Umum dengan khusus tak boleh belaga, tak boleh duduk sama-sama. Yang ni tujuan dia lain. Yang ni tujuan dia lain, tak boleh duduk sama. Sifat ni kan dia umum. Siapa-siapa pun kita boleh sifat kan. Sifat ni dia umum, dia boleh sifat apa-apa sajalah. Sifat benda, sifat manusia, sifat orang ni, sifat tu, sifat macam-macam boleh sifat kan. Tapi kalau proper name ni dia khusus, hanya untuk dia aja. So dia tak boleh, sifat tak boleh duduk bersama dengan alamiah untuk menjadi ghair munsharif. So kena pilih yang lain. Macam tadi wasf dengan udu boleh tak? Dengan penyimpangan boleh tak? Boleh kan, sebab kita ada maslasu, sulasu tadi, kemudian kita ada ukhar, kemudian kita ada juma' aslan, originally. Asal-asal lagi dia tak boleh bergabung dengan alamiah. Tapi nak berfungsi kena ada syarat dia. Wa syarutuhu, selain daripada dia kena ada satu lagi, teman, tapi syarat yang lain lagi perlu ada. Syarat untuk efektif. Wa syartuhu an yakuna, sifat yang jenis mana yang kita terima? Syarat dia ialah sifat itu an yakuna ialah jenis wasfan, sifat yang fi aslil wad'i. Sifat yang pada asal lagi diciptakan kalimah sifat tersebut. Wad'i maknanya ahli lughah tu letak dia, guna dia macam ni. Kalau ahli lughah tu awal lagi orang yang ahli bahasa, maknanya penduduk asal yang bercakap bahasa Arab ni, kalau dia kata warna tu sifat, sifatlah. Kalau dia kata hitam tu sifat, sifat. Jadi asal wadha' kita panggil. Asal perletakannya, terjemah lafzi, asal perletakannya sebagai kata sifat oleh orang yang bertutur bahasa Arab yang mula-mula dulu, yang fasih-fasih tu. Sebab nanti ada kalimah-kalimah lain yang masuk. Dia isim biasa, dia bukan sifat. Contohnya bilangan kan, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Dia bukan sifat, dia nombor lah. Nombor 1, 2. Kalau nombor yang kedua, ketiga, keempat tu kita kata sifat. Yang tu. Tapi nombor 1, 2, 3, 4. 5 orang, 6 orang, 7 orang. Itu bukan sifat kan? Tapi dalam penggunaan Arab, melata penggunaannya. Nombor jadi kata sifat. Nombor jadi kata sifat. Sedangkan asal wadha' dia, nombor tu bukan sifat. Jadi, walaupun dia ada sifat, dia tetap ada tanwin lah. Macam perkataan arba'un kan. 4. Kita boleh sifatkan dia, kita bubuh wanita sini. Nisa'un. Arba'un. 4 orang wanita. Biasanya kita guna arba'un, nisa'in. Kena guna idhafah. Tapi kalau yang ni kita letak sebelah dia, dia jadi kata sifat. Jadi nisa'un arba'un.
Kalau ikut kaedah kita tadi wasf ni, sepatutnya nisaun arba'un lah. Dah lah dia tu wazan fi'il dah. Af'alu wazan fi'il. Satu wazan fi'il. Satu dah faktor dia. Satu lagi dia ada sifat. Boleh dah dua. Tapi sifat ni sifat yang tidak asli. Sifat yang tidak asli. Yang kita nak sifat yang asli. Jadi untuk syarat bagi sifat yang dimaksudkan di sini ialah sifat asli. Maka fa aswadu, maka warna hitam dengan warna arkam, warna putih hitam. Yang ni hitam saja. Ni hitam. Yang ni hitam putih. So, yang ni ghairu munsarif lah. Ghairu munsarifin. Dua faktor dia ada, satu dia sifat. Yang kedua wazan fi'il. Wazan fi'il. Dan sifat dia pun sifat asli lah. Sebab warna memang macam ni wazan dia. Walaupun sara, kedua-dua ni dah jadi isim bagi hula. Hula ada nama dia, nama aswad. Ada satu lagi, hula nama dia arkam. So, bila kita bubuh nama hula, so dah hilang, dah orang lupa dah makna sifat dia tu kan. Tapi masih lagi kita baca, layan dia dengan sifat. Sebab asal dia tu sifat. Sebab tu baca dia ghair munsarif. Wa in sara, walaupun kedua-duanya telah menjadi ismaini, sara ismaini, dua isim untuk lil hayyah. Untuk ular. Sebab apa kita masih lagi baca ghair munsarif? Sedangkan makna sifat dia dah hilang. Dia dah jadi nama ular. Li asalatihima. Kerana originalnya mereka, kedua-duanya dari segi sifat. Fil wasfiyati. Asalah maknanya original. Wa syartuhu an yakuna wasfan fi aslil wada'. Fa aswadu, maka isim aswad, perkataan aswad, sama lagi sini, maka arba'u, wa arba'u, perkataan arba'u, dalam kata-kata kamu, fi qawlika, marartu, aku melalui bi kan, marartu bi niswah, perempuan-perempuan yang 4, arba'in. Itu terjemahan lafzi lah, perempuan-perempuan yang 4. Maksudnya 4 orang perempuan. So, arba'u ni munsarifun, bertanwin. Walaupun dia sifat, sebab digunakan sebagai kata sifat. Yang kedua, dia ada wazan seperti fi'il. Wazan fi'il. Dah cukup dah 2 faktor. Tapi masih lagi bertanwin. Sebab sifat dia ni bukan sifat yang original. Ma'annahu, walaupun lah sini kan. So, walaupun dia sifat. Arba'un ni sifat. Sifatun. Dan wawaznu, bentuk dia seperti wazan fi'il. Wawaznul fi'li. Sebab apa dia munsarif? Sebab apa dia bertanwin? Li'adami, kerana tiada di situ keaslian. As-salah. Dari sudut sifat. Fil wasfi yati. So kita berhenti sinilah. Nanti kita sambung balik. Amma ta'nisu. Wallahu a'lam bissawab.